Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam satu Malaysia. Kita ada tetamu istimewa hari ini, yang berhormat Puan Hajah Nurmala Abdul Samad, Ahli Parlimen Pasir Gudang, dan bersama rombongan beliau kita berikan tepukan gemuruh. Semua kita jemput YB duduk depan, tak sudi tadi kita juga mempunyai tetamu hari ini, iaitu pimpinan Majlis Perwakilan Mahasiswa UTM 2014, iaitu yang telah dilantik baru-baru ini. Boleh tolong berdiri, kita nak tengok siapa dia. Okey, tahniah dan tepukan daripada mereka ini. Yang saya kenal saudara Hatim Yang lain tu kena berkenalan lebih lanjut. Rakan-rakan pengurusan universiti, Profesor Muhammad Azrai, Profesor Ros, Profesor Azlan, Profesor Muhammad Ismail, pendaftar, pengarah kampus UTM KL, dekan-dekan, pegawai staf-staf akademik di Johor Bahru dan juga di Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kali ini kita mengadakan perhimpunan tepat pada 1 Oktober. Sepatutnya biasanya kita tak dapatlah 1 hari bulan tapi kebetulan hari ini kita squeezekan juga, walaupun kita sibuk. Minggu ni minggu yang sibuk kepada kita. Hari ini kita ada perhimpunan bulanan, malam kita ada tetamu, iaitu Tengku Idris. Sebelum tu kita ada Datuk KSU2. Besok kita ada menteri insya-Allah datang, dan alhamdulillah hari ini kita ada Wan Yang Berhormat Puan Hajah Nurmala. Jadi alhamdulillah maknanya ramai yang sudi menjenguk ke UTM lah. Kita ucapkan terima kasih. Dan kita bersyukur juga kerana sehingga kini insya-Allah kita akan berkongsi banyak perkara tentang perkembangan UTM. Dan untuk yang maklumat yang berhormat, alhamdulillah kita berjayalah mengekalkan tradisi mengajarkan perhimpunan bulanan. Setiap bulan untuk kita berjumpa dengan staf, kita update dan kita berkongsi insya-Allah banyak maklumat. Diharapkan perkongsian ini akan membawa kita bersama-sama memahami. Kalau yang seronok kita kongsi seronoknya, kalau yang kurang seronok kita juga kongsi kurang seronoknya. Kalau ada kesukaran kita kongsi kesukaran, kalau ada kegembiraan kita kongsi kegembiraan. Insya-Allah inilah DNA yang akan kita bina lah insya-Allah. Seterusnya kita juga dimaklumkan insya-Allah, saya dimaklumkan tadi kita diminta untuk terus mendoakan kesihatan Yang Mulia Tengku Abdul Jalil, anak anda kepada Tuanku Chancellor dan juga Duli Yang Maha Mulia Sultan. Saya dimaklumkan oleh Profesor Ros tadi, alhamdulillah nampaknya keputusan kesihatannya semakin baik, dan kita doakan agar beliau segera sembuh insya-Allah. Dan juga diberikan kesabaranlah kepada Tuanku Chancellor insya-Allah. Okey, gambar yang sebelum ni, kita latar belakang kali ni adalah alhamdulillah satu pencapaian. Saya akan berkongsi sekejap lagi. Ini library yang telah kita buka semalam, satu lagi library kepada UTM. Alhamdulillah, saya harap kita menerima ini sebagai satu rahmat, satu rezeki kepada kita, bernilai 38 juta. Dan sebelah sana adalah juga satu sejarah kepada kita, kerana ialah bangunan Fakulti Sains, iaitu bangunan yang terakhir diserahkan di bawah projek RMK 9. Jadi saya harap selain daripada kita kadang-kadang kita bercakap tentang kemudahan yang kurang, segala-galanya susah dan sebagainya, sesekali saya rasa kita kena bersyukur dan kena war-warkan apa yang alhamdulillah yang kita telah dapat. It's not big money, it's not small money, it's a 1 billion project yang kita dapat bersama dengan kelengkapan dan sebagainya. Alhamdulillah. Seterusnya saya takut terlupa. Kita banyak kali diperingatkan bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Hari ini adalah 6 Zulhijjah. InsyaAllah hari Ahad nanti kita akan menyambut Aidil-Adha, dan masjid telah berkongsi banyak maklumat dengan kita. Kita ada beberapa ekor lembu untuk dikorbankan, dan insyaAllah akan dijalankan pada selepas solat Aidil-Adha di dusun UTM.
Jadi dipersilakanlah mereka-mereka yang telah sama ada korban ataupun tak ada korban, ataupun korban di tempat-tempat lain, kalau ada kesempatan dijemput datanglah untuk bersama-sama insya-Allah. Seterusnya sedikit update. InsyaAllah hari ini kita ada perbincangan lebih lanjut tentang ranking oleh Profesor Nordin. Jadi saya akan cuba secepatnya mungkin lah, insyaAllah. Jadi ini adalah rakan kita yang baru saja meninggal dunia, iaitu Cik Muhammad Nizam Abdul Rahman, penolong jurutera di Pejabat Hartabina, berusia lebih kurang 48 tahun. Meninggal disebabkan oleh katanya last kali confirm cancer lah. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah. Beliau adalah sebenarnya sama-sama projek pembangunan lah semasa saya di PHB. Alhamdulillah, saya sebenarnya bila menerima berita ini, sebab kita banyak, alhamdulillah, ini yang kita kena bersyukur banyak. Siri-siri kejayaan yang kita terima, rankingnya, selepas tu high COE-nya, MyLab-nya, Young Scientist-nya, Merdeka Award-nya. Kalau disusun saya rasa panjang. I think totally unexpected, saya dimaklumkan kita mencipta rekod, iaitu penerima PhD paling muda di Malaysia. Saya tak pasti sama ada calonnya dia ada di sini. Tidak ada ya? Ada? Nanti sekejap lagi kita akan tahniah kepada beliau, tahniah kepada penyelianya. Alhamdulillah penyelianya sekarang berada di Mekah. Ramai kawan-kawan kita berada di Mekah. Kita harapkan mereka juga akan mendoakan kita. Tahniah kerana berusia pada 24 tahun 2 bulan. Berapa hari saya tak pasti. Beliau memecahkan rekod pelajar sebelum ini, juga seorang perempuan yang graduate daripada Universiti Melaya. So UTM mencipta rekod, dan rekod ini telah pun disahkan oleh Malaysia Book of Record. Alhamdulillah. Jadi pada saya lah, sebab ramai kawan-kawan saya, sorry lah cerita pasal orang lain sikit, tak mengumpat. Ramai juga kawan-kawan saya yang kadang-kadang berkongsi dalam WhatsApp NC, kan, mereka ni pecah rekod, makan lah, macam-macam lah. Kita pun taklah target rekod sebenarnya. Saya pun tak tahu kan, tak pernah dibincang pun. Jadi alhamdulillah, saya rasa kalau macam ni lah kita nak masukkan rekod, biar kita masuk banyak lagi. Tapi jenis macam ni lah, kejayaan-kejayaan yang relevan kepada core business kita. InsyaAllah, saya yakin kita boleh buat insyaAllah. Sebab kita tak rancang pun dapat kan. Kalau kita rancang, saya rasa kita dapat. Sama macam ranking, Masam RU, insyaAllah kita boleh dapat. So tahniah lagi sekali kepada pelajar. Katanya pun baru menikah rumah tangga. Betul, alhamdulillah. Rezeki berganda lah ni. InsyaAllah. Tahniah pada Dr. Hazirah Izzati Mat Hashim, PhD in Mathematics. Penyelianya ialah Profesor Dr. Haniza Nur Haniza Sarmin. InsyaAllah. 24 tahun 2 bulan. Seterusnya ialah beberapa kejayaan yang dicapai oleh student kita. Ini tempat pertama ketika diadakan di International Construction Week, Profesor Syahrin. Ini juga kita menang tempat pertama, walaupun kita masuk agak last minute. We beat Southampton dan sebagainya. Alhamdulillah, tahniah kepada mereka yang berjaya ini, walaupun dimaklumkan agak lewat kepada kita. So seterusnya, ini pun orang kata apa, terdetik jiwa kita. Profesor Madya Dr. Arifin ada sini? Tak ada mungkin dia ada roadshow dan sebagainya. I think he went beyond our expectation. Dia tunggu di airport. Ini kita punya timbalan pengarah pemasaran. Pergi di airport, dan ceritanya lebih sedih daripada itu kerana flightnya delay. Mereka terpaksa menunggu lebih lama daripada jangkaan waktu. Alhamdulillah, saya rasa inilah benda-benda yang sepatutnya kita buat. Maknanya kita nak create this friendly campus ecosystem. Bukan sahaja maknanya ketika student belajar, tapi ketika student datang pun kita pergi.
Mungkin kita tak boleh nak entertain semua begini, tapi kalau adalah ini sebenarnya first batch student daripada Bhutan yang datang dengan full scholarship. Dan kerajaannya sangat prihatin dengan pelajar-pelajar ini sehingga mereka sampai pun dia tanya, dah sampai ke pelajar-pelajar ini. Jadi saya rasa insya-Allah saya dimaklumkan usaha mendakwahkan pelajar-pelajar ini mengambil masa yang lama. Profesor Nordin ketika beliau menjadi menjaga pemasaran telah pun memulakan. Tetapi kepercayaan mereka mengambil masa. Mereka pernah agak kecewa kerana layanan-layanan, mereka pernah datang, pernah kecewa, tapi kita berjaya menarik semula. Dan saya harap kita akan dapat lebih banyak pelajar-pelajar yang mendapat scholarship begini. Tahniah kepada tim pemasaran dan juga tahniah kepada Dr. Arifin, pemandu yang ikut beliau juga saya nampak itu Cik Hussein yang menunggu di situ bersama dan sebagainya. Jadi banyak orang yang terlibat. Alhamdulillah. Dan kita akan cuba create lah macam-macam suasana supaya the first day student masuk saja ke campus dia merasakan the first impression our campus is very friendly. Kita nak dibuat macam tu. Sebab tu saya sendiri turun, tak apalah selfie pun selfie lah. Sebab Obama pun selfie kan. Jadi kita berjumpa dengan pelajar ketika mereka makan dan sebagainya, insya-Allah. Saya harap dekan-dekan, rakan-rakan semua akan memberikan mereka keselesaan ketika mereka berada di kampus. Alhamdulillah 4 orang tadi adalah mereka-mereka yang memenangi pemilihan kampus, di mana kita membuka peluang kepada pelajar-pelajar memilih wakil-wakil mereka sendiri untuk mewakili suara pelajar di UTM. Dan Alhamdulillah pilihan raya berjalan dengan lancar. Saya dimaklumkan ada ketikanya agak tegang, panas dan sebagainya. Itu adalah adab pertandingan. Keseluruhannya sangat baik. Saya nak ucapkan tahniah kepada pihak HEMA, Profesor Muhammad Ismail kita dan rakan-rakan tim-tim yang menguruskan pemilihan ini dengan baik. Tepukan untuk mereka. Dan juga kepada keselamatan yang memaklumkan kepada saya kalau ada situasi-situasi memerlukan tindakan segera. Tapi Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar UTM kerana mereka ini begitu matang, begitu berdisiplin tanpa menyebabkan apa-apa, orang kata apa, perkara yang tidak diinginilah. Orang kata yang tak perlu berlaku dalam kampus. Yang tak perlu berlaku dalam kampus. Kampus bagi saya adalah satu tempat yang matang, satu tempat di mana kita boleh membina apa saja, orang kata apa, cita-cita kita. Nak jadi wakil student, jadilah wakil student. Nak jadi pelajar yang cemerlang, jadilah pelajar yang cemerlang. Nak create book record, Malaysia book record, silakan. Semuanya kita akan buka ruang insya-Allah. Bukannya ruang di mana kita akan mencari titik di mana kita akan bertelagah, kita akan create orang kata apa unhealthy punya culture. Saya tak nak berlaku macam tu. Jadi Alhamdulillah kita berjaya dan bagi saya ini adalah satu benda yang positif, our future leaders in the making. Tahniah kepada MPP yang terpilih dan tahniah juga kepada MPP yang tidak terpilih. The most important thing yang mereka buat adalah mereka telah mempelajari sebelum dapat menjadi yang berhormat seperti mana Puan Hajah Normala kita lah insya-Allah. Seterusnya ialah okey, minta maaf. InsyaAllah besok UTM akan menjadi host kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan 2, Datuk Seri Idris Yusof yang akan berkunjung ke sini di mana kita sedang, in fact pameran sedang berjalan untuk Inatex dan esok kita ada media event showcasing memaparkan kejayaan-kejayaan telah dicapai oleh 5 research university dan besok kita akan fokus kepada wealth creation through R&D di mana kita akan memaparkan banyak showcase tentang bagaimana hubungan industri dan universiti. Benda ni bukan tidak berlaku tapi ramai orang tidak nampak, ramai orang tidak perasan. Malah maka timbullah kata-kata bahawa kerajaan membelanjakan 21% daripada GDP untuk membiayai pengajian, pendidikan, tetapi mana hasilnya? Mana hasilnya? Jadi esok kita akan tunjuk hasil. InsyaAllah dan sebenarnya ramai orang tak nampak hasilnya. Hasilnya adalah kalau UTM sendiri kita telah menghasilkan 152,000 graduan. Pergilah beli di pasaran untuk dapatkan 152,000 graduan. Tak tengoklah berapa ringgit kita akan belanja. Hantarlah pelajar-pelajar kita keluar negara. Satu kalau macam Dr. Haniza tadi Hanizati kalau pergi luar negara untuk PhD, kalau kami dulu masa kami buat PhD kita memulaikan lebih dengan 1 juta. Sekarang ni di UTM kita ada 5,000 pelajar PhD. Kalau 5,000, kalau satu orang 1 juta, kita ambil equivalent kita hantar ke luar negara 5 bilion ringgit. Kita dapat 600 juta setahun pun orang dah bising.
Ya. Jadi maksudnya kita kena pandailah mewar-warkan kejayaan kita insya-Allah. Mungkin kita akan belajar dengan hormat lah ya, sebab kita ni bukan orang politik, tak pandai nak tunjukkan kehebatan kita insya-Allah. Ya. Okey, ini adalah convocation yang akan berlaku pada 1 hingga 3 November. Cuma nak ingatkan kita lah tarikhnya, dan insya-Allah beberapa ribu lagi graduan kita akan inilah. Cuma nak book the date. Make sure kita book the date sebab hujung tahun ni biasa sibuk. Pastikan kita tidaklah bercuti ketika tarikh convocation. Just update kita punya international networking. Saya pergi ke ETS adalah rakan rapat kita, dan juga ke Universiti Airlangga juga rakan rapat kita, dan insya-Allah kita pastikan beliau akan hadir ke convocation kita. Insya-Allah kita kena hantar jemputan resmi. Seterusnya beberapa juga lawatan. Ni Profesor Azra'i baru saja balik daripada Southampton dan juga daripada Twente University di France dan juga di Switzerland. Kita belajar tentang commercialization, bagaimana universiti ini melahirkan spin-off dan sebagainya. Ada yang dah ada public listed Southampton, ada public listed company. So insya-Allah kita akan belajar. Banyak ruang-ruang untuk kita belajar. Saya sendiri ada kesempatan itu berjumpa dengan Dr. Yong tentang bagaimana beliau berkongsi pengalaman beliau. Pelajar-pelajar undergraduate pun boleh menghasilkan projek-projek yang boleh dikomersialkan dan boleh menjadi spin-off dan sebagainya. Cuma ekosistem kita kena baiki, insya-Allah. Inilah sejarah yang kita dah lakukan, iaitu penyerahan akhir disaksikan oleh mantan VC kita KSU 2, juga Datuk TKSU dan Datuk SUB. Penyerahan akhir ini bangunan yang paling lewat kita terima daripada pihak kontraktor, dan alhamdulillah telah siap, walaupun dalam siap-siap ni pun memanglah seperti biasalah kita expect banyak lagi benda-benda yang perlu kita lakukan untuk pastikan bangunan ini boleh diduduki dengan sempurna. Tapi telah pun didudukilah insya-Allah. Ini adalah library baru kita, 38 juta ringgit, dan ini dipanggil research library yang ada banyak kemudahan digital, bahan-bahan digital, dan dimasyhurkan dengan nama Perpustakaan Raja Zaris Sofia, dan ada satu galeri beliau yang peribadilah, di mana menyimpan koleksi-koleksi peribadi Raja Zaris. Sehingga semalam Tengku Idris pun kata, oh patutlah saya tak jumpa bahan-bahan ni, dia kata rupanya dah kat sini. Termasuklah album beliau semalam, alhamdulillah. Cuma saya nak ucapkan tahniah kepada tim projek. Ini adalah Profesor Latif, beliau tidak ada hari ini kerana pergi ke kementerian berkenaan dengan projek juga. Tetapi tim-tim yang lain juga saya ucapkan tahniah kerana mereka telah berjaya mengendalikan projek hampir 1 bilion ringgit. Tepuklah sikit kepada mereka ni. 1 bilion ringgit projek, 26 package, berapa apa lagi yang kalau saya sebut hari itu, ketika itulah mereka ada yang menangis. Saya nak ulang banyak kali lah. Ada transformer meletup, 3 juta hangus ketika di awal pagi. Alhamdulillah, kerana kita buat secara, saya rasa agak, orang kata apa, ialah mengikut peraturan dan sebagainya, semua kos letupan kemusnahan di cover oleh insurans. Dan sekarang ni kita perasan tak perasan, supply yang kita terima adalah melalui kemudahan yang baru di banner tersebut. Telah okey lah insya-Allah. Kita dah gunakan kemudahan baru, iaitu supply melalui transformer 132 kV. Kita invest 40 million, the only campus in Malaysia yang mempunyai kemudahan supply yang besar macam tu. Insya-Allah lepas ni nak buat lab apa pun boleh di UTM ni, kerana supply-nya insya-Allah cukup. 132 kV, the only campus di Malaysia. Dan duitnya disupply oleh kerajaan kita lah, 40 juta. Sebahagian daripada 1 billion. Sebab kita mendapat 1 billion, jadi kita boleh play around the figure. Dan satu kebanggaan juga kepada projek ini ialah tidak ada cost overrun. Kita manage projek ini cukup-cukup, malah kita ada lebihan-lebihan itu yang dapat sikit-sikit tambahan-tambahan perabot, tambahan-tambahan alat sikit-sikit. Pandailah alhamdulillah tim kita. Saya berbangga jugalah sebab saya terlibat bermula daripada 2008 sehinggalah September 2013 saya melepaskan tugas sebagai SO. Masa saya TNCP saya masih memegang sebagai SO. So alhamdulillah terima kasih banyak kepada semua sokongan yang diberikan.
Lebih membanggakan lagi, mereka ini menghasilkan sebuah buku yang telah juga dilancarkan oleh Datuk KSU2. Cuma buku ni masa kita lancarkan masih dalam mock-up. InsyaAllah dalam mungkin seminggu dua kita boleh, dah ada buku tu pun. Tak apalah, tunjuk nanti. Dan buku ini mendetailkan tentang pengalaman menguruskan projek kita dan menceritakan juga apakah recommendation yang kita buat kepada kerajaan. Dalam pengurusan projek ini, boleh cerita detail sikit lah. Dalam pengurusan projek ini, dia bermula RMK 9. Jadi kita sebenarnya RMK 9 patutnya 2006, tapi kita bermula tekoh sebenar projek boleh bermula adalah 2008. 3 tahun lapse. 2008 siap keseluruhan 2014, 6 tahun. Kalau kita ambil 5 tahun jangka masa RM, lebih setahun. Saya rasa not so bad lah. Sebab apa? Keluluasan mengambil masa yang lama, banyak pendetailan. Jadi 2008 sehingga 2014, 1 bilion projek, termasuklah menara 17 tingkat di Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Tahniah kepada tim yang saya paksa lah sebenarnya mereka ni menulis. Saya paksa mereka, duduk dengan mereka, ajak mereka, pujuk mereka. Jadi hari ini saya terpaksa declare bahawa antara janji saya kepada mereka adalah kita pergi GOP. Boleh ke? Wah, saya kena tanya JPU lah. Ada duit kita bagi GOP insyaAllah. Janji saya kepada mereka untuk menghasilkan buku ini. Okey, tahniah. Seterusnya adalah kita ada buat knowledge sharing, kita ada Denggi dirasmikan oleh Menteri Besar. Kita ada signing macam-macam lah. UTM hari-hari ada signing. Ini juga satu kebanggaan kita. Kita sekarang ni ada satu kereta KL. Ini adalah electric vehicle yang berkeliaran di KL sekarang ni menggunakan logo UTM. Dan juga akan ada charging station di UTM KL. Ini usaha Profesor Hamdani dan juga dengan Datuk Syed Azman. Betul Syed Zainal. Datuk Syed Zainal bekas MD Proton. Sekarang beliau ada company sendiri, jadi kita bersama-sama dengan mereka. Kita bayarlah sikit tapi banyak diskaunnya. Jadi nama logo UTM sekarang ni ada di KL. Cara kaedah kereta ni dioperatekan ialah by apa? Dia sharing. Bila ambil kat sini, hantar kat sini, kan? Mungkin ada satu di UTM lah. Seterusnya ialah lawatan ke China diketuai oleh Datuk Loh, our board member. Ada insyaAllah akan banyaklah peluang-peluang daripada China nanti. Ini adalah kerjasama diteruskan dengan MJIT. Mereka ke Jepun hari itu melawat sana dan ada mesyuarat dan sebagainya. Seterusnya ialah community engagement di Papua New Guinea bersama dengan tim daripada Kementerian Pendidikan. Seterusnya, ini reality check. Latest mark RU kita. Jangan sedih sangat, insyaAllah saya yakin kita boleh mengubah angka-angka ini. Dan kita masih ada masa tapi kena kerja kuat. Itu je syarat dia. Kerja kuat, bersemangat, tumpukan perhatian dan menghasilkan. InsyaAllah. Ada ni. Dan in fact itulah dalam kita bersedih-sedih saya dimaklumkan insya-Allah untuk rakan-rakan yang rasa RU tak boleh nak bergerak, kita akan diberikan 25 juta lagi duit RU tahun ini. Jadi boleh bergeraklah insya-Allah. Okey, saya tak letakkan ini di depan. Saya letak di belakang sebab akan disambung oleh Profesor Nordin. Ranking ni memang silap mata. Ada ketikanya silap mata, susah orang nak faham, kita pun payah nak faham. Yang boleh faham sekarang ni saya rasa Profesor Nordin dah faham lebih sikit pada kita. InsyaAllah beliau akan berkongsi sekejap lagi. Apa pun tahniah kepada UTM kerana menaiki 61 tangga. Pertama kali kita naik 61 tangga. Sekarang ni untuk keseluruhan ranking QS kita berada di tangga 294. Itu dalam kategori keseluruhan. Kalau diambil kategori engineering and technology, kita berada di tangga 134. Nombor 3 sekarang ni kita dalam nombor 3 dalam Malaysia ini gunakan QS. 134 di peringkat dalam kategori engineering and technology. Jadi 134. Kalau kita gunakan QS nak naik 50 pada 2010, 2020 tu rasanya boleh dapat insya-Allah. Tetapi ranking ni adalah satu game, bukan game lah. Satu kaedah, satu tools. Banyak juga ranking-ranking lain yang digunakan. Contohnya hari ini kita sepatutnya akan dapat ranking THE. Kita dijemput untuk masuk ke THE, hantar data. Sekejap lagi Profesor Nordin akan share.
Saya nak apa yang saya nak harapkan ialah bila Profesor Nordin faham, maka kita fahamlah ranking. Jangan pening kepala sangat. Ya. Tak payahlah bincang panjang-panjang sangat. Kenapa ranking, kenapa tak itu, kenapa ini, kenapa commercialize, kenapa tak commercialize. Kita nak faham supaya kita fokus apa yang kita buat. Kita faham, bukan kita buat benda yang kita tak faham. Jadi, okey. Banyaklah nanti Profesor Nordin akan share. Ini macam biasa. Kita masih monitor KAI. InsyaAllah hari ini 1 Oktober, maknanya semalam kita sepatutnya menutup kita punya KAI sehingga 3rd quarter, September, 30 September. So Encik Azham akan kutip data-data ini untuk kita tengok semula. Dan insyaAllah proses kita punya perancangan fasa 2 Pelan Global juga berjalan untuk kita lihat, dan insyaAllah ranking, input-input lain ini akan menjadikan bahan-bahan untuk kita tengok pencapaian-pencapaian kita. Termasuk juga markah Myra tu tadi. Apa yang perlu kita kuatkan, apa yang perlu kita gandakan usaha, insyaAllah. Seterusnya ialah, ini macam biasalah, routine walkabout. Biasalah saya melawat macam-macam kalau ada masa, insyaAllah. Saya pergi ke kita punya center ni, center untuk monitor keseluruhan kampus melalui CCTV. Saya pergi ke center yang juga monitor ataupun membuat kontrol ataupun kawalan kebakaran di UTM. Kita dah ada dipanggil apa nama ni, Fire Command Center. Kita invest 5 million melalui RMK 9 juga. Sekarang ni semua bangunan kita sebenarnya link kepada center ni. Saya tak nak ceritalah apa masalahnya, tapi ada masalah. Teguran kepada saya, ingatan saya kepada mereka, pastikan benda ni berjalan sebagaimana yang sepatutnya. Kita tak mau lagi, no excuse lah. Excuse ni semua orang boleh bagi excuse. Semua boleh jadi alasan. Tapi bila audit datang, tak mampu kita nak jawab. Ini contohlah, bukan kita. Keluar saja dalam audit, di UTM ada kemudahan sekian juta, tidak berfungsi. Itu kalau Datuk Seri KSU 2 remind saya, ada satu sekolah dia kata, satu komputer hilang, guru besar dia resign. Turun pangkat. Turun pangkat. So, bukanlah saya tak nak turun. Tapi janganlah turun sebab hilang komputer kan. Tak membaloi. Okey. Kalau kita minta lah, kita sebut secara baik. Kalau tidak maknanya kena ada orang lain kena turun dululah, itu maksudnya. Kena ada orang lain yang akan kena ambil tindakan dulu. Itu harap-harap fahamlah bahasa kita. Malulah kan UTM kerana benda macam ni. Okey, ini pun kita tak mau berlaku. Kampus USM, hospital USM, cafe USM jadi bahan berita front page. Wah, ini saya tak tahu macam mana Datuk Omar rasa. Saya tak boleh imagine kalau keluar dalam front page, di UTM ada tikus, ataupun di UTM ada monyet, memang ada. Di UTM ada monyet, di UTM ada babi hutan, ular pun ada keluar dalam Facebook kan. Macam-macam ada. Tapi semua tu benda-benda liar kan, susah kita nak kawal. Monyet kita cuba perangkap, babi hutan kita dah tembak. Saya rasa ramai dah orang kenuri babi hutan. Sebab kita jemput yang menembak, yang menangkap itulah kawan-kawan kita yang boleh makan lah. So ini adalah pembaziran yang berlaku. Saya nak ucapkan tahniah kepada unit OSH ni. Abin kita, mana dia? Tak habis-habis saya tengok dia update Facebook kita. Walaupun bukan bidang tugas dia, dia menyebuk sebenarnya. Dalam bahasa kita lah, dia menyebuk, tapi saya sangat-sangat menghargai usaha beliau. Sambil-sambil beliau melawat kawasan-kawasan untuk pastikan mereka ini memenuhi segala atau berkaitan dengan OSH. Dia juga melihat macam-macam. Lampu tak tutup, prosilah Profesor Mael lampu tak tutup, air nampak ni. Siap dia buat calculation lagi berapa liter air yang keluar, berapa harga air. Terima kasihlah kepada pihak OSH. Saya tak marah, insya-Allah. Keluarkan lagi apa-apa berita yang patut. InsyaAllah. Walaupun bukan bidang tugas mereka. Jadi berhati-hati. Okay, ini yang terakhir insya-Allah saya nak share. Sebab hari itu saya buat ni book review tentang Stella ni. Yang menarik cerita dia, lembu, kambing, kuda. Mereka ni adalah berbagai-bagai karakter. Mereka cuba melakukan satu inovasi. Mereka try to change the game. This is game changing punya activity. Ceritanya mudah, funny, tapi tengok funny, kita tengok kita pun lebih kurang macam tu juga. Jadi lebih kurang kepada organizational behavior,
Ini dia punya pengajaran keseluruhan lah. Yang seronoknya very colourful characters. Ada lembu, ada kuda, ada kambing, ada rooster, macam-macam. Berbagai-bagai karakter. Tapi mereka ini bekerja pun bukannya aman damai sangat. Masing-masing ada apa perasaan kan. Ada masing-masing rasa betul ke ni kan. Leadersnya ke sana kemari selesaikan masalah. Banyak benda dalam tu, tetapi mereka ini sentiasa berinteraction, sentiasa communicate, mereka connect. Ada orang sekarang nak tambah lagi. Dah communicate tak cukup dia kata. Interaction tak cukup lagi. Mereka connect. Macam-macam perkataan yang kita pakai. But I think the bottom line bila saya baca keseluruhan cerita ini adalah mereka ini berkongsi vision and mission. Ada banyak memainkan peranan as leaders. Masing-masing hendak perkara itu berlaku. Walaupun perasaan manusia ada kan, kita pun ada juga kan. Ni tak ada duit RU macam mana nak bergerak. Tapi jalan juga. Berharap juga dapat 25 juta. Ini berlaku dalam kisah ini. Jadi dalam kisah ini yang tak berlaku adalah ni kapal yang kita tunjuk mula-mula dulu. Yang tidak berlaku dalam tim ini adalah sabotage. Tidak ada yang sabotage. Walaupun mereka ini ada yang tak berapa selesa, ada yang rasa kenapa tugas aku diambil, kenapa aku diberi tambahan tugas. Tetapi yang tidak berlaku dalam cerita ini adalah sabotage. Saya dah tunjuk itu kapal ini. Selagi tidak ada yang nak membocorkan kapal kita, di kapal kita UTM selagi tidak ada yang nak membocorkan kapal ini, insya-Allah kita akan bergerak. Jangan ada yang nak bocorkan kapal. Kalau ada yang nak bocorkan kapal, kita akan tangkap dia. Insya-Allah. Taklah hukum gantung kan, mana boleh. Tapi insya-Allah, saya rasa dalam organisasi penat, sedih, takut, tak confident, kadang-kadang ada love story sikit. Dalam ni ada love story lah. Rasa macam berkenan kat orang tu, dah bekerja sama-sama kan. Macam-macam lah. It's a natural characters yang berlaku, but tak ada yang sabotage. Penat. Macam-macam kena fikir, kena belajar, kena cari ilmu. Dalam itu ada cerita, cari ilmu, baca buku dan sebagainya. Tak apalah, kalau nak tengok nanti tengok video yang kita sediakan hari itu. Again, to me this is the healing part, penawar kepada kesukaran dan sebagainya. If we can sincere, buat secara berintegriti, we feel that kita sentiasa sedar we are accountable, insya-Allah. So saya serahkan kepada Profesor Nordin untuk menyambung perbincangan ataupun penerangan tentang ranking dan sebagainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.